Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih kepada Tuan Imam, seluruh ahli jawatankuasa masjid Ibn Taymiyah Qaryah Tambun Tulang di Arau, dan tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli qaryah yang tampil semua bersemangat pada malam ni untuk sama-sama kita mencedok ilmu daripada jagoan-jagoan ilmu kita yang ditampilkan khas pada malam ni. Tuan-tuan, saya tidak berkeseorangan dan tuan-tuan boleh lihatlah di depan ini bersebelahan dengan saya. Pertama sekali, panel yang pertama tidak perlu diperkenalkan lagi, tidak asing lagi bagi kita rakyat negeri Perlis, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal bin Azizan, ahli jawatankuasa Waqaf Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, tampil dalam keadaan semangat nak berkongsi dengan tuan-tuan semua pada malam ni. Jadi kita tanyalah, apa khabar Ustaz, sihat ke? Disebut Alhamdulillah pun semangat saya pun berdiri bulu roma. Saya tak tahulah bila dia buka sidang forum kita saat lagi ni, tak tahulah melayan tahu mana kita kan. InsyaAllah lah kita semangat nak tahu ilmu baru daripada Al-Fadhil Ustaz. Dan yang kedua, saya agak tampil bergaya dengan jalabiyah dia ni, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai barnis. Dalam hadis pun sebut Ustaz Qarni, itu Ustaz Ahmad Al-Qarni bin Idrus, mubaligh di Jabatan Mufti Negeri Perlis. Juga tidak asing bagi kita, seorang duat, seorang pendakwah yang gigih menyampaikan ilmu-ilmu agama, sama ada dalam ruangan media sosial, lebih-lebih lagi di alam nyata ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, satu topik yang dihidangkan pada malam ini, saya tak nak pergi jauh, insya-Allah dua orang ustaz ni akan membawa tuan-tuan berterbangan dalam lautan ilmu pada malam ni, insya-Allah. Baik, topik yang dibawa khas ilmu tasawuf yang disalah fahami. Belum hak faham lagi, hak salah faham dulu kita nak kaji tuan-tuan. Tapi tak apa, akan diseimbangkan oleh kedua-dua panel malam ni. Yang mana yang perlu kita faham, yang manakah yang dikategorikan sebagai yang disalah fahami. Jadi kita tak nak buang masa banyak, kita terus kepada kupasan daripada panel kita. Yang pertama, saya ingin menjemput dan mempersilakan Ustaz Mak Rizal untuk kita tengok serba sedikit. Fadil Ustaz, bila sebut berkenaan dengan ilmu tasawuf, tuan-tuan semua, lazim dan sinonimnya yang terlintas pada akal kita ni ilmu penyucian jiwa, akhlak, tata tertib, tata kelakuan, perangai kita. Kan? Itulah yang Tok Guru lama kita duk ajar. Ilmu tasawuf ni adalah ilmu perangai kita. Nak tengok perangai kita elok tak elok, tengok ilmu tasawuf, tahu mana kita dalami. Kan? Tapi adakah itu yang nak didefinisikan oleh agama kita tentang ilmu tasawuf tersebut? Jadi saya persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk mengupas dari sudut kefahaman kita, tahu mana kita nak faham ilmu tasawuf yang dikaitkan dengan ilmu penyucian jiwa. Dipersilakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana pada malam ini, seperti yang kita rancang, kita dapat mengadakan forum Ihya Masjid yang dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis dengan kerjasama Masjid Ibn Taymiyah. Masjid ni nama Ibn Taymiyah. Mungkin yang ikuti live dia mungkin tak tahu, kita berforum di Masjid Ibn Taymiyah. Kan? Ada masjid nama Ibn Taymiyah ni, ada orang sensitif sikit nama Ibn Taymiyah ni, tapi tak apalah. Baru-baru ni Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, dia meninggal dunia. Kita semua tahu kan berita tersebut. Beliau asal daripada Mesir. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni dia orang Mesir. Cuma oleh kerana ada krisis, beliau berhijrah dan tinggal di Doha, Qatar. Dan beliau meninggal
di Qatar. Jadi beliau disalatkan di Masjid Muhammad bin Abdul Wahhab. Masjid di Qatar tu, nama masjid yang disalatkan jenazah tu Masjid Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita duk ingat Muhammad bin Abdul Wahhab ni hanya ada di Saudi, di Mekah, tapi dia ada di Qatar. Kan? Tapi di Perlis, walaupun dituduh dengan tuduhan-tuduhan Wahabi dan sebagainya, tak ada lah lagi nama masjid di Perlis ni Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi tuan-tuan kena ingat lah kan, nama imam besar masjid ni. Jadi mudah-mudahan ketokohan Ibnu Taimiyah ni dapat menjadi aspirasi dan semangat kepada jamaah untuk menghidupkan masjid ni dengan majlis ilmu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi merespon ataupun menjawab soalan yang dikemukakan oleh Al-Fadhil Ustaz Amir tadi tentang ta'rif ataupun definisi perkataan tasawuf ni, yang kita kena faham bila kita sebut tasawuf ni dia merujuk kepada apa. Kan? Sebab perkataan ni sangat popular. Tasawuf ni sangat dekat dengan orang Islam. Kita selalu sebut tasawuf ni dia merujuk kepada ilmu akhlak. Dia merujuk kepada ilmu apa? Membentuk perangai yang elok, sikap yang baik. Sebab itu kita kata bila mengaji tasawuf ni, dia merujuk kepada tajuk itulah. Kan? Walau bagaimanapun, untuk makluman kita semua, perkataan tasawuf itu tidak wujud di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Itu dulu. Sekali lagi saya akan bahas. Perkataan tasawuf itu ada tak dalam Quran? Tak ada. Ada tak Nabi menggunakan perkataan tasawuf? Tak ada. Tuan-tuan carilah mana-mana Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang Nabi menggunakan istilah itu, tuan-tuan tak akan jumpa perkataan itu. Saya nak clearkan perkataan itu dulu. Sehingga kan di kalangan para ulama, mereka menyatakan bahawa penggunaan istilah tasawuf ini tidak dikenali atau tidak digunakan istilah itu di kalangan para sahabah. Sebab itu perkataan itu tak digunakan, perkataan tasawuf itu. Di kalangan ahlul hadis, mereka tak berapa nak berkenan lah perkataan tasawuf itu, kerana ia tidak digunakan oleh Nabi SAW dan para sahabah. Istilah itu nanti dulu. Tuan-tuan jangan meloncat lagi. Okey, baik. Adakah konsep tasawuf? Okey, tadi saya kata dari sudut Quran hadis tak sebut kan? Dari sudut perkataan Arab, kalau kita belajar agama, sesuatu perkataan itu atau sesuatu perkara itu akan didefinisikan, akan ditakrifkan melalui dua takrif ataupun mengikut dua perkara. Satu dia panggil takrif dari sudut lughawi. Perkataan dari, okey, contoh perkataan puasa. Puasa dari sudut bahasanya imsak, menahan. Dari sudut bahasa Arabnya puasa itu artinya menahan. Okey, lepas dah selesai bahasa, kita akan pergi kepada perkara yang kedua, iaitu apa dia? Dari sudut istilahnya apa dia? Perkataan tasawuf ni, saya sebut pada tuan-tuan, kan tajuk soalan saya tu nak kena clear tasawuf ni. Perkataan tasawuf ini dari sudut lughahnya, para ulama berbeza pendapat dia ni asal daripada perkataan apa. Bahasa pun dah problem ni, tasawuf ni. Sehingga kan ada macam-macam pendapat yang kata tasawuf ini berasal daripada ahlus sufah. Perkataan tasawuf itu sufah, artinya orang-orang yang duduk di masjid Nabi. Kan di masjid Nabi ada di kalangan sahabat yang mereka ini miskin,
tak ada rumah, mereka duduk menetap di masjid Nabi, mengaji dengan Nabi. Antaranya Abu mana? Abu Hurairah. Jadi bila dia sebut tasawuf ni, dia merujuk kepada ahlu sufah tu. Ada juga yang kata perkataan tasawuf ini dia berasal daripada as-suf, iaitu bulu pakaian yang diperbuat daripada bulu. Pakaian yang diperbuat daripada bulu, perkataan itu. Kerana orang-orang tasawuf ni pakai pakaian tu lah. Jadi perkataan tu sendiri ada apa? Ada perbincangan. Dapat? Okey. Tak apalah, kita tolak sebelah lah istilah tasawuf tu. Ada tak konsep tasawuf itu di dalam Al-Quran dan Sunnah? Sebab di kalangan ulama dia kata apa? Tidak ada pertelikahan la musyahah, tidak ada pertikaian dari sudut nama istilah ni. Boh pilih nama apa pun, yang penting konten tu. Yang penting apa? Konten tu, isi dia tu. Tak ada sangatlah tak ada isu lah tasawuf ni perkataan dia mari mana, istilah dia tak apalah. Cuma saya nak sebut kepada tuan-tuan, apabila kita sebut tasawuf, dia merujuk kepada apa yang Quran dan Sunnah sebut dengan tazkiyatun nafs. Sebab kadang-kadang bila kita tak nampak benda ni, kita tak tahu kata kita mengaji tasawuf. Kalau kita tak guna istilah tasawuf, kalau kita guna istilah tazkiyatun nafs ataupun tazkiyatur ruh pun sama. Sebab itu ada satu buku yang ditulis oleh Said Hawa, sangat baik, Tarbiyatuna Ruhiyah, mendidik ruh. Buku yang sangat bagus untuk kita baca. Dia tentang tarbiyah ruh. So kesimpulannya apa? Tasawuf ini ialah ilmu ataupun konsep yang disebut oleh Al-Quran, disebut oleh hadis, berhubung dengan penyucian jiwa. Okey. Di dalam Al-Quran, apabila Allah Subhanahu wa taala menghantar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan di antara tugas Rasul itu, yang pertama, yatslu alaihim ayatika, dia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Maksudnya Allah hantar Nabi ini pertama untuk wa yu'allimuhumul kitab, untuk mengajar kitab Quran. Di samping tugas Nabi mari ajar Quran, bawa wahyu, ajar hukum, Allah menyatakan di dalam Al-Quran tugas Nabi ini apa? Wa yudzakkihim, iaitu mengajar mereka untuk membersihkan diri mereka daripada sifat-sifat mazmumah yang tercela dan buruk. Jadi sebab itu apabila kita bercakap soal tasawuf, ataupun sebahagian guna perkataan yang Quran guna tazkiyatun nafs, ataupun sebahagian orang dia panggil apa? Tasawuf boleh pakai. Kalau kita nak guna yang Quran guna istilah tazkiyatun nafs boleh pakai. Satu lagi apa? Juga merujuk benda yang sama, iaitu ihsan. Kita ada tiga, betul tak? Satu apa? Satu apa? Yang pertama Islam. Yang kedua, tuan-tuan, saya yang cuti, tuan-tuan tak cuti. Betul lah, saya cuti kuliah seminggu kan, tuan-tuan tak cuti. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawm idh tala'a alaina rajulun shadidun bayad ath-thiyab sawad ash-sha'r la yura alaihi atharun thafar la ya'rifuhu ahadun minna. Tu hadis yang selalu kita baca, hadis Umar Al-Khattab, yang mana Jibril mari tanya dekat Nabi, akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil iman. Lepas tu Nabi kata apa?
Akhbirni anil ihsan. Jadi ihsan itu ia merujuk kepada tasawuf. Sebab itu kita nak tegaskan di awal pusingan ini, saya tak ambil masa yang panjang di awal mukadimah ini, saya nak tegaskan apa? Ahlus sunnati wal jamaah, kelompok ahlus sunnati wal jamaah tidak menolak konsep tasawuf, tidak menolak konsep tazkiyatun nafs, tidak menolak konsep al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita beribadah, kita hidup seakan-akan kita melihat Tuhan, ataupun Tuhan itu kalau kita tak boleh pergi kepada makam itu, kita pergi kepada makam yang pasti apa dia? Allah melihat kita. Jadi tuan-tuan, apabila tuan-tuan mengaji, tuan-tuan baca buku, tuan-tuan mendengar apa sahaja pengajian, pengajaran, kitab yang membawa kepada menyucikan jiwa, membentuk akhlak pribadi, sikap yang baik, tutur kata yang terpilih, santun, maka itu yang dinamakan dengan tasawuf. Walaupun mungkin tuan-tuan tak ada tarikat, ini pun termasuk jugalah. Sat lagi orang akan tanya, tasawuf dengan tarikat ni ada beza tak? Tuan-tuan, tarikat apa? Tuan-tuan, tariqah. Tuan-tuan, tariqah apa? Ada tarikat tak ni? Tarikat Ibn Taymiyah. Asalkan tarikat. Tariqah, tasawuf dan tariqah ni dia, tarikat ni dia duduk sekali lah. Tariqah, jalan kita menuju Allah. Jadi tarikat kita, tarikat apa? Tarikat Nabi SAW. Sebab itu saya nak buat kesimpulan dia tuan-tuan. Pasal apa tajuk ni besar, dan saya akan cuba tambah pada pusingan yang kedua. Saya tak nak beratkan tuan-tuan pada pusingan yang pertama. Saya nak sebut sikit ya. Tajuk tasawuf ini tajuk yang sangat dekat dan sangat rapat dengan masyarakat. Kerana tuan-tuan tengok, golongan-golongan yang dikenali dengan golongan sufi. Sufi ini maksudnya orang yang tasawuf lah. Sufi ini, mereka ini sangat popular dan ramai orang nak join. Jadi apa? Jadi ahli sufi ni. Dan kita akan tengok nanti, antara perkara yang masyarakat suka apa dia? Join tarikat, masuk tasawuf. Sebab apa? Yang ni saya sebut. Dunia hari ni, manusia telah rosak akhlak, telah rosak kehidupan dunia, dan kita tengok macam-macam masalah, dan orang nak balik kepada agama. Kita tengok masyarakat hari ni, mereka ada duit, kaya, tapi mereka hidup dalam keserabutan, hidup dalam kekalutan. Jadi mereka nak cari agama, mereka nak menyucikan diri daripada dosa. Ramai orang yang bergelumang dengan maksiat, artis-artis, mereka nak balik kepada agama. Mereka nak cari suatu jalan untuk dekatkan diri mereka kepada Allah. Ramai kita jumpa datuk-datuk orang kaya yang mereka buat banyak-banyak kesalahan. Mereka mari jumpa ustaz, dia kata, macam mana ni saya nak bertaubat, saya dulu macam ni apa semua, nak balik kepada Allah. Maka ketika inilah tuan-tuan, kalau kita tak ada kefahaman yang jelas, kita akan tersasar memilih jalan tarikat yang sesat dan menyimpang daripada Quran dan Sunnah ni, kita akan rosak. Maka sebab itu, akhirnya saya nak sebut pada tuan-tuan, tazkiyatun nafs, tazkiyatul ruh, al-ihsan, akhlak dan sebagainya hanyalah istilah sahaja, tetapi konsepnya ialah mendekatkan diri kita kepada Allah, membuang sifat-sifat yang mazmumah, menghiasi diri dengan sifat-sifat mahmudah yang terpuji, seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana nanti kalau ada kesempatan dalam pusingan yang berikutnya, kita akan bongkar pada tuan-tuan macam mana kecelaruan. Nama tu bagus, tapi konten tu rosak. Maka mudah-mudahan penjelasan saya ni, kita tak timbul lah lepas ni, hampa tak mengaji tasawuf,
hampa tak ada tarikat, hampa tak mengaji akhlak. Sedangkan di masjid-masjid kita, di kuliah-kuliah kita, di pengajian-pengajian kita, ada dibincangkan tajuk tazkiyatun nafs, tazkiyatur ruh. Itulah juga tasawuf. Tak semestinya dia kata, hang aku tengok mengaji tasawuf, hang tahu mana? Tengok sorban besar di leher, ada. Tak syarat untuk jadi tasawuf ni tuan-tuan main masjid, gantung tasbih besar di leher, pakai jubah melerek, celak di mata. Dia kata lain hang join tarikat mana? Tak. Itu bukan syarat untuk mengaji tazkiyatun nafs. Mungkin satu orang pakai kemeja, pakai seluar, tak pakai jubah macam saya pakai ni, tetapi hatinya mungkin lebih bersih, mungkin tak ada sangka buruk dengan orang, perkataannya mungkin lebih tersusun dan terpilih daripada orang yang berjubah mungkin mencarut, bersangka buruk, dengki, prasangka yang label orang. Ada tuan-tuan jubah tapi maki orang, jubah tapi mencarut, tapi bila sebut saya tasawuf. Tasawuf apa? Ni dekat-dekat PRU ni, kita akan tengok macam mana depa tasawuf. Kan? Mudah-mudahan Allah Taala rahmat kita. Itu sahaja untuk mukadimah. Saya tuan-tuan nampak apa kita nak bincang, dan saya rasa terima kasih di atas soalan tersebut. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, tepat melekat pada kita tuan-tuan. Jelas semua apa dia yang diartikan sebagai tasawuf. Dan saya tengok Ustaz Mat semua karya Ibn Taymiyah ni ahli tasawuf semua tak? Bila tanya dia pun tak jawab tasawuf tu. Qanaah. Kan ada unsur-unsur tasawuf. Alhamdulillah tuan-tuan, kita syukur pada Allah SWT kan. Dia sama ada dia dah berterbangan, tenggelam di dalam lautan tasawuf, ataupun dia masih lagi lemas pada dunia yang zahir ni. Wallahu alam. Baik, kita soal nama tuan-tuan, seperti mana yang Ustaz Mat sebut tadi, tak kisah nama apa pun kan. Asalnya matlamat dia penyucian jiwa. Nak sebut tasawuf boleh, tazkiyatun nafs boleh kan. Macam pekngah lah, orang boleh panggil pekngah, orang belah saya belah Kelantan ni dipanggil lempeng kan. Jadi sama je kan, barang hak cicah tu masuk dalam mulut kenyang tak, maknanya kenyang tu kita nak tu kan. Mana lembut-lembut tu pekngah, lempeng apa semua tu, hak tu jenama sahaja kan. Tapi bila kita sebut soal nama ni, dia penting juga tu. Kalau tak tahu nama maka kita tak tahu apa yang kita nak tu kan. Jadi soal nama ni kita serah kepada panel yang kedua kita, Ustaz Ahmad Al-Qarni. Saya nak tanya satu soalan kepada Ustaz. Bila kita sebut berkenaan dengan ilmu akhlak, penyucian jiwa, tasawuf lebih-lebih lagi yang kita highlightkan malam ni. Jadi kebanyakan di antara kita di negara Malaysia ni khususnya, bahkan beberapa jabatan agama Islam, pihak-pihak berkuasa agama di kebanyakan buah negeri, mereka semua ni akan memusatkan ilmu tasawuf ini melalui satu nama ataupun satu watak yang besar, iaitu kalau tuan-tuan biasa dengar nama ni, Syekh Junaid Al-Baghdadi kan. Biasa kita dengar kalau ikut akidah, kalau di luar Perlis ni dia bawa mengikut apa yang dibawa oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi contohnya kan, mengikut faham Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, contoh satu. Yang kedua, kalau kita itu akidah. Kalau kita berfiqh kan, syariah kita, ibadah kita laraskan dalam laras mazhab Asy-Syafi'i. Dan kalau kita bertasawuf, bertazkiyatun nafs, berakhlak, mengikut metod yang dibawa oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi kita nak tahu nama ni, kenapa tokoh ini diletakkan satu penanda aras yang tinggi bagi masyarakat Malaysia amnya. Ada juga di kalangan kita ni kenal siapa Syekh Junaid Al-Baghdadi, dan akan diperkenalkan lebih lanjut oleh Ustaz Ahmad Al-Qarni sebentar saja lagi. Dan juga Ustaz, mungkin ada beberapa figura lain juga yang kita tak kenal, yang tidak diwar-warkan kepada kita, tidak diperkenalkan, dan kita juga tidak sebut nama mereka, merupakan tokoh dalam kalangan yang agung dalam menyebarkan ilmu-ilmu tazkiyatun nafs ini. Jadi saya tak nak cakap banyak, saya serahkan medan ini kepada Ustaz Ahmad Al-Qarni. Dipersilakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi saya terus kepada soalan yang diajukan oleh Al-Fadil
Ustaz Amir Ikhwan selaku moderator, iaitu berkenaan dengan satu tokoh yang selalu digunakan sebagai slogan. Kalau kita tengok seruan di setengah-setengah tempat, di setengah-setengah negeri di Malaysia ni, ialah untuk mengangkat satu tema ataupun corak beragama. Biasanya akan sebut kita ini ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berasaskan akidahnya ialah Asy'ariyah wal Maturidiyah dan bermazhab dengan mazhab fiqh al-Imam Asy-Syafi'i dan bertasawuf dengan tasawuf al-Imam Junaid al-Baghdadi, kadang-kadang tambah juga al-Imam al-Ghazali rahimahullah. Ini antara package lah kalau kita kira seruan di setengah-setengah tempat. Sebab fokus kita bukan nak fokus pada Asy'ariyah Maturidiyah tu, bukan juga nak fokus pada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kita nak fokus kepada Junaid al-Baghdadi. Saya duk cari tengok kenapa seruan ni dia macam popular. Banyak kumpulan-kumpulan yang nak menisbahkan ke ahli sunnahan mereka dengan guna beberapa nama ini. Kalau tengok di Nusantara ni, mula-mula naik nama Junaid al-Baghdadi ni ialah ketika mana seruan ini dilontarkan oleh satu orang tokoh besar di Indonesia. Bukan di tempat kita lah, bukan di negara kita, tapi di Indonesia. Iaitu pendiri kepada satu pertubuhan besar yang bernama Nahdlatul Ulama. Kalau kita tengok lah, tuan-tuan boleh tengok cari siapa dia punya pendiri awal-awal dia. Yang mana kita tahu Nahdlatul Ulama ni dia ada sedikit pertembungan dengan satu lagi kelompok besar di Indonesia, iaitu Muhammadiyah. Antara seruan yang dia bawa ialah seruan bertasawuf dengan acuan Junaid al-Baghdadi. Sebelum kita cerita tentang lebih dalam lagi Junaid al-Baghdadi ni siapa, secara umumnya Junaid al-Baghdadi ni kalau kita tengok dari segi biodata dia, banyak tarajim ataupun terjemah ataupun kita sebut sebagai biodata yang dikumpulkan oleh para ulama. Antaranya ialah dalam Syiar A'lam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi. Dia ni ialah Abul Qasim Junaid al-Baghdadi al-Khazzaz al-Qawariri dan al-Baghdadi. Siapa dia ni? Dia ni hidup pada kurun ketiga Hijrah. Lahir sekitar tahun 220 dan wafat 279. Dan dia bukanlah daripada bangsa Arab. Dia orang Parsi. Lahir di satu tempat nama dia Nahawan. Ada satu tempat di Iran hari ni pun nama dia Nahawan. Bukan Nahawan yang Taranung tu. Itu pun Nahawan juga. Sedap lagu tu. Okay, itu makam-makam dalam Taranung. Okay, tapi nama tempat dia Nahawan. Dan dia membesar banyak di Baghdad. Dan kalau tengok dia sangat terpengaruh dengan satu orang guru dia ni, yang mana guru dia ni lapak menakan dia belah mak dia, iaitu Sari As-Saqati. Ini tokoh besar yang membentuk tasawuf pada diri dia. Sebelum pada tu dia berguru dengan satu orang tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, khususnya dalam fiqh, nama dia Abu Thawr. Belajar daripada Abu Thawr ni, tokoh dalam mazhab Syafi'i, sehingga dia ni orang kata apa, dapat tangkap banyak bab dalam fiqh ni, sehingga dia diberi kebenaran untuk berfatwa ketika usia 20-an. Junaid al-Baghdadi ni maknanya dia bukan orang yang lekeh lah. Sebab tu ada satu penisbahan yang diletakkan kepada dia. Dia ada tulis kitab nama dia Rasail, tapi kitab ni dia berterabur sebab ianya ialah nota-nota yang diambil oleh anak-anak murid dia, himpunan fatwa dia. Cuma yang lebih terkenal, dipopularkan oleh seruan awal tu daripada Nahdlatul Ulama tu, ialah kitab yang bertajuk Dawaul Arwah. Yang tu lebih terkenal lagi. Sebab dalam kitab tu dia ada banyak nasihat-nasihat. Dia macam ni tuan-tuan. Dia macam kalau setengah-setengah tempat di Malaysia ni terkenal dengan Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau di Terengganu tu dia ada satu orang tokoh yang mensyarahkan kitab Hikam tu. Tapi syarahan dia tu ada benda-benda kontroversi lah. Orang panggil syarah Hikam Tok Kumpulan Manis ni. Tapi dia ada
benda-benda macam hulul, ittihad ni benda-benda kontroversi dalam tasawuf lah, dalam tarekat ni. Nanti kita sebut sikit. Okay. Cuma nak katanya di tempat kita ni, saya tengoklah pengamatan. Orang tak kenal Junaid Al-Baghdadi melainkan orang yang belajar, orang yang study, orang yang masuk belajar secara khusus, tengok perkembangan mazhab. Okay. Tapi secara umumnya Junaid Al-Baghdadi ni antara tokoh awal dalam tarekat, dalam tasawuf. Masa tu tarekat ni belum bunyi lagi. Okay. Saya nak sebut latar kenapa dia terjun ke dalam tasawuf lebih banyak berbanding dalam bidang lain, sedangkan dia kuasai juga fiqhnya, usul fiqhnya. Sebab kalau kita tengok di Baghdad ataupun di Iraq pada waktu itu, awal kurun ketiga ni ialah permulaan pertembungan berbagai ideologi. Sebab pada waktu tu orang-orang di Iraq ni Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka tempat tinggal di orang ni moden lebih pada orang lain. Kufah antaranya. Ini benda yang kita boleh tengok antara tempat-tempat yang hebat. Bila mana kehidupan manusia ni dia meningkat, maka banyaklah orang yang lalai, terlupa. Orang yang tak sangat nak ambil fokus tentang agama. Masih lagi beramal, tapi lebih kepada beramal sekadar cukup syarat. Dia tak kepada menjiwai. Jadi pada waktu tu, Junaid Al-Baghdadi, dia melihat desakan yang paling besar ialah mengembalikan jiwa agama yang benar, iaitu hidupkan nilai-nilai kebaikan. Sebab waktu tu dah ada orang-orang yang berurus niaga sama-sama Islam pun kira nak untung, ada lubang boleh tipu, dia akan tipu. Maknanya jiwa-jiwa macam orang-orang yang pada kurung-kurung awal tu tak ada dah. Kurung kedua, kurung pertama, apatah lagi zaman Nabi, tak ada. Cuma waktu tu tarekat dia belum ada lagi. Dia belum ada satu tarekat khusus dengan nama tertentu, kumpulan tertentu, belum ada. Sebab tu kalau tengok sampai ke hari ni pun dalam artikel-artikel yang ditulis oleh Nahdlatul Ulama ni masih lagi menggunakan konten yang sama, isi yang sama. Sebut beberapa ciri, dia kata Junaid Al-Baghdadi tasawuf dia ni masih lagi berada di atas neraca Al-Quran dan Sunnah. Tasawuf dia ni tasawuf yang bukanlah melampau pergi kepada benda-benda yang mengarut macam orang kata apa wahdatul wujud apa semua, belum ada lagi. Seruan ni saya tengok di Malaysia kita ikut, kita copy paste saja. Sebab memang kelompok-kelompok yang bawa seruan ni pun mereka ada joint venture dengan Nahdlatul Ulama. Sebab tempat kita pun ada Nahdlatul Ulama ni. Okay. Jadi orang-orang pun dengar, orang-orang pun ikut. Orang tak kisah sangat. Apa nak jadi pun jadilah. Yang penting kita tahu Junaid Baghdadi ni kurun ketiga. Lepas pada tu datangkan sikit satu orang lagi tokoh, saya sebut sikit walaupun tak ada dalam soalan tadi, iaitu Imam Al-Ghazali. Walaupun dari segi senggang masa dua orang ni jauh. Yang ni kurun kelima, kurun keenam, yang ni kurun ketiga. 200 tahun, 100 tahun lebih beza. Tapi kebangkitan yang sebenarnya ialah bermula pada Junaid Al-Baghdadi tu, dan kebangkitan seterusnya ialah pada zaman Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di hujung usia dia, yang mana paling besar kebangkitan dalam tasawuf ni ialah terhasilnya kitab Ihya Ulumuddin itu. Sehingga lahirlah golongan yang hulu melampau mengangkat Ihya Ulumuddin, dan golongan yang hulu melampau tolak kitab tu pun. Dan ianya pun corak dia tu pun macam berlaku dalam negara kita ni. Dia macam pertembungan, sama ada pertembungan tu bersifat ekstrim ataupun tidak. Cuma saya nak katanya Junaid Al-Baghdadi bukanlah satu orang yang didakwa dengan dakwaan yang pelik-pelik. Memang Az-Zahabi sebut dalam kitab dia Siyar A'lam An-Nubala, dia kata Junaid Al-Baghdadi ni lahu karamat, ada karamah-karamah. Okay. Tapi dia hanya setakat karamah yang tidak dijual-jual ataupun tidak dijadikan sebagai punca untuk orang ikut dia seorang saja. Maknanya dia tu sendiri, Junaid Al-Baghdadi, tak ada problem. Dia macam tokoh yang lain, macam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari segi cerita sebetulnya bukanlah seperti mana yang didakwa. Ada orang cuba kata Syekh Abdul Qadir Jilani ni, orang kata apa, pendiri kepada tarikat Al-Qadiriyah. Itu pun masih lagi dalam kajian.
Tapi saya nak sebut pada tuan-tuan puan-puan, tokoh-tokoh ini pada peringkat awalnya bukanlah datang dengan membawa kekusutan dalam masyarakat. Dia tak bawa benda tu. Orang kata tokoh-tokoh ni kira kemah. Memang kira nak bagi balik kepada Quran, sunnah. Tapi adalah dia orang tekankan sikit dalam bab peribadatan. Dia orang lebih suka kepada bab-bab berkaitan dengan fokus pada ibadah, anjuran buat amalan-amalan sunat. Cuba cari hubung kait bila mana zikir, baca Quran tu bagi lekat dengan hati. Yang tu ada. Itu tokoh awal. Kemah lah kita kata. Orang Terengganu kata kemah kemih tak kau sikit. Oh ni lah. Kata apa? Kemah betul. Tak boleh nak sangkal lagi. Memang betul kemah. Cuma bila mana sungai itu beralir lama, maka berlakulah pencemaran di ujungnya. Awalnya okey. Di ujung dia tu banyak. Sebab tu kita tengok penisbahan cerita-cerita pelik kepada Junaid Al-Baghdadi, penisbahan cerita-cerita pelik kepada Abdul Qadir Al-Jilani, hatta kepada Imam Al-Ghazali. Ini benda yang tak dapat ditolak. Sedangkan tokoh-tokoh ini berlepas diri daripada semua benda tu. Sebab tu ilmu tasawuf ni, saya cuba nak bagi kepada tuan-tuan puan-puan satu perbahasan yang terbaik. Tapi dia masih lagi kurang. Saya tengok artikel universiti pun dia ada bias. Saya cuba tengok sejarah tasawuf, tarekat, banyak universiti buat. Tapi penulis tu dia tulis dengan kecenderungan dia dah. Dia tu ada bias pada tarekat tertentu. Okay. Yang paling terbaik lah, tapi dalam bahasa Melayu tak ada. Setakat yang saya tengok lah, Indonesia mungkin ada. Dirasat fit tasawuf oleh Ihsan Ilahi Zahir. Yang ni yang paling neutral dalam membahaskan. Dan dia beri garis panduan di mana bermulanya, orang kata apa, gelongnya tarekat ni ataupun tasawuf ni. Dan dia beri beberapa sampel dalam buku dia tu lah. Beberapa sampel tarekat-tarekat yang keluar daripada kemelampauan. Okay. Cuma nak katanya ini antara benda-benda yang kita tak dapat tolak. Dia memang macam tu. Tabiat apa-apa saja. Yang awal okey, yang ujung ni dia dah banyak sampah dah. Dah banyak benda dah duduk dalam tu, bercampur antara baik dan buruk. Sebab tu kau tengok, bila mana wafat saja Al-Imam Al-Ghazali, berlaku kebangkitan para ulama ni, cuba bongkarkan sufi ni. Cuba bongkarkan sufi. Ada satu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Basri, iaitu kritikan ulama kurun yang ke-6 terhadap golongan sufi. Dia cuba nak bawa dalam tu ialah waktu tu kebangkitan. Sebab kita kena sedar, Imam Al-Ghazali walaupun dia tu tulis Ihya Ulumuddin, dalam masa yang sama dia pun tulis Fadaih Batiniyah, tulis juga. Yang mana dalam tasawuf ada campur aduk tu, dia tulis. Cuma waktu dia tulis Fadaih Batiniyah tu waktu dia muda. Ihya Ulumuddin ni waktu dah beransur, orang kata apa, dah berumur sikit. Waktu dia muda tu memang dia garang. Kalau kita baca Fadaih Batiniyah ni tak tebal sangat. Cuma nak katanya dia dalam tu dia sebut kenapa agresif zaman muda, macam tu lah. Okay. Cuma saya nak katanya sini, bila mana habis kurun yang ke-6 tu, masuk kurun yang ke-7, ni zaman kebangkitan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan anak murid dia dah, yang digunakan sebagai nama masjid kita ni. Syekhul Islam Ibn Taymiyah secara umumnya dia tak bercakap secara direct tentang tasawuf ni, tapi dia antara kelompok yang cuba menjernihkan. Cuma kalau tengok tokoh yang paling terkedepan selepas daripada kurun ke-7 ni ialah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini tokoh yang dilupakan. Banyak kitab-kitab dia berkait dengan tasawuf yang dilupakan. Miftah Darus Sa'adah, Saidul Khatir, ini semua benda-benda yang tulisan-tulisan dia baik. Tapi sayangnya di Malaysia ni, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun digelapkan dia punya kepribadian dia. Dia tak hebat macam Junaid Al-Baghdadi. Taklah kata dia orang ni sezaman, cuma nak katanya maklumat tak sampai dengan elok, menyebabkan masyarakat tak faham benda tu. Ini pusingan pertama saya nak sebutlah. Cuma nak katanya seruan itu hanya seruan daripada umum yang hanya nak beri nampak kemah. Tapi hakikatnya orang tak tahu pun siapa dia. Dan saya tengok masyarakat Melayu lebih kenal Imam Al-Ghazali, Hikam Ibn Athaillah, dan seruan tu dia datang daripada orang atasan, orang yang belajar dia tahulah.
Cuma nanti kita akan bincang lagi pada pusing akan datang. Saya rasa setakat itu saja dulu untuk pusing pertama. Saya serahkan balik kepada Al-Fadil, tuan moderator, insya-Allah. Jazakumullahu khairal jazak kepada Ustaz Ahmad Al-Qarni. Jadi tuan-tuan, sebelum kita sambung lebih lanjut, kita bagi laluan kepada Al-Fadil Muazzin dululah. Sebelum kita berserah kepada panel. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, insya-Allah kita sambung kembali perbincangan penelitian kita berkenaan dengan ilmu tasawuf yang disalahfahami oleh masyarakat kita semua. Tadi tuan-tuan, Ustaz Ahmad Al-Qarni telah menerangkan kepada kita syarat dengan fakta. Kan, siapakah tokoh-tokoh jagohan-jagohan yang ada, yang disebut, yang diabadikan di dalam ilmu tasawuf ni. Yang antara disebut tadi Syekh Junaid Al-Baghdadi, kenal dah kita siapa dia. Kan, kemudian naik pula kepada Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian naik pula kepada zaman Ibn Taymiyah, Ibn Athaillah As-Sakandari. Kemudian disebut pula ulama-ulama terkemudian, anak murid kepada Ibn Taymiyah dan sebagainya, Ibn Qayyim Al-Jauziyah dan sebagainya. Kan, jadi bila kita kenal watak-watak ni, jadi tak asing lagi bagi kita, kan. Jangan kita duduk angkat sahaja nama-nama kita kenal. Hak tak kenal itu kita pakai penipi terus, tak boleh juga, kan. Mana hak kita tak kenal itu belum tentu lagi mereka juga bukan jagoan dalam ilmu tasawuf seperti mana yang kita sangkakan. Baik, tuan-tuan, berbalik-balik kepada tajuk kita ni, ilmu tasawuf yang disalahfahami. Baru nak masuk ni, tadi nak panaskan enjin, kan. Nampak berat, nampak berkerut belakang. InsyaAllah kita cuba hidangkan kepada tuan-tuan isu-isu semasa pula. Apakah yang nak diterjemahkan sebenarnya dalam topik ataupun tajuk highlight kita malam ni. Ustaz Muhammad Rizal, kita ajukan soalan kepada dia. Baik Ustaz, bila kita tengok akhir-akhir ni, dan saya yakin dan percaya tuan-tuan pun duduk ikuti di media-media sosial, banyak sangat dakwaan-dakwaan ilmu tasawuf, ilmu-ilmu penyucian jiwa. Tapi bagi kita, bila kita sekali tengok sebagai selaku orang awam ni tuan-tuan, betul ke kita kata ini ilmu tasawuf? Kan? Kadang-kadang kita nak percaya tu berbahagi dua, berbelah bahagi dalam hati kita, kan? Kata ilmu tasawuf tapi duk ambil dengan orang tak ketahuan, kan? Ada setengah tu hak jenis pokok tegarnya, ada setengah tu, kan, pakaian tak melambangkan orang tasawuf, ada setengah tu ambil daripada siapa-siapa sahaja. Malang lagi tuan-tuan, bila mana tasawuf ni, ilmu hak pelik-pelik ni dinisbahkan kepada orang agama sendiri, kan. Ada kita tengok sebelum ni isu nak supaya kita selamat, serulah Balia Ibnu Mulkan contohnya, kan, yang didakwa sebagai Nabi Khidir. Ini semua aliran-aliran tasawuf yang mengelirukan kita, kan, selaku orang awam. Jadi bila kita keliru sikit, dia katalah kepada kita, kamu ni tak sampai taraf darjat kami lagi, contoh, kan. Bila tak tahu nak sampai taraf darjat tu, kan, tengok-tengok mati. Dia dulu mati pada kita, dia mati dalam keadaan wallahu taala alam, tak mau nak sebut, kan. Jadi boleh tak Ustaz rungkaikan kepada kita sedikit apa sebenarnya yang berlaku dalam masyarakat kita sampai kepada kecelaruan tahap ni? Padahal tasawuf ni jadi orang baik tu tasawuf dah, dan tak perlulah nak seru orang tu, seru orang ni, orang gaib tu, orang gaib ni dan sebagainya. Kita serahkan kepada perbincangan kepada Al-Fadhil Ustaz. Persilakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'. Sebelum saya nak jawab soalan Fadil Ustaz Amir ni, saya suka nak respon sikit apa yang disebut oleh Ustaz Qarni tadi, rakan panel pada malam ini. Beliau dah sebut satu tulisan yang sangat hebat yang ditulis oleh Dr. Ihsan Ilahi Zahir. Dia orang Pakistan, kalau tak silap India ke Pakistan. Dia mati di bom, syahid kalau kita boleh sebut secara umum, mudah-mudahan. Ihsan Ilahi Zahir ni, dia satu orang manusia yang sangat hebat. Pertama, dia sangat hebat menulis. Dia tulis tentang kesesatan-kesesatan golongan yang banyak di benua India. Antara yang paling kuat di benua India yang karut ni, geng mana? Geng Sufi ni. Dan buku yang disebut oleh Ustaz Qarni tadi ada diterjemahkan. Saya ingat Endun. Kalau tak silap saya, buku itu diterjemahkan Darah Hitam Tasawuf.
Ihsan ilahi zahir ni selain daripada Allah mengurniakan kehebatan dia menulis. Dia menulis tentang Qadiani. Marah. Qadiani ni satu pok yang difatwakan sesat. Mirza Ghulam Ahmad. Bisa dengar tak? Saya kena sebut kat tuan-tuan. Pasal tuan-tuan ni walaupun duk tambun tulang, tapi smartphone, macam-macam maklumat duk masuk ni kena-kena. Mirza Ghulam Ahmad ni dia ajaran Qadiani, Ahmadiyah, dan pernah wujud di Perlis. Mereka pernah pergi berzikir dalam kubur, korek kubur pergi masuk dalam tu, punya nak cari zauq. Tuan-tuan faham ke tak ni? Ini makam tinggi sikit. Kalau tak faham tu makna tuan-tuan tak sampai makam lagi, payah dia nak cerita. Tuan-tuan duk berzikir tu ada rasa zauq. Dia berkata man lam yazuq la yafham. Siapa yang tak sampai kepada zauq, tak sampai kepada maqam, dia tak boleh faham. Sebab itu tuan-tuan, saya akan sebut ni, tuan-tuan, saya akan bongkar satu persatu ni geng sufi ni. Sebahagiannya mereka boleh sebut. Mereka punya zikir tu, mereka nak sampai zauq tu, sampai tenggelam dalam apa? Dalam zikir tu. Sampai tak ingat mana, melompat, bergulin. Sampai kita tengok, sakan, beringgut rumah-rumah Lagu tuan-tuan ni nak sampai makam je. Astaghfirullah, astaghfirullah. No, dia kena zauq, dia kena hanyut, tenggelam. Guru saya dia tarikat lah sikit. Kita tanya dia, doktor dalil apa doktor? Dalil tenggelam dalam zikir ni. Sampai tak ingat mana tu tuan-tuan tengok yang macam apa tu, left handed, macam duk goyang kepala-kepala sampai tercabut kepala, sampai ni berguling-guling, berlompat-lompat ni. Tengok ada dalam video. Sampai kena pegang kerusi ni. Sampai dia punya apa jumping tu. Bila orang tanya ni apa? Hanyut, tenggelam dalam zikir. Dia sudah sampai kepada maqam musyahadah. Tuan-tuan, daripada dalil tak? Ada. Dia berkata apa? Dengar dalil dia apa? Salah satu dalil. Tuan-tuan biasa baca kisah Nabi Yusuf. Bisa baca Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ada satu babak. Ni saya bukan jawab soalan ni, saya baru intro ni. Satu babak, mereka tengok Nabi Yusuf jadi macam mana? Geng perempuan ni. Mereka tengok Nabi Yusuf, lepas tu mereka buat apa? Tuan-tuan, Yusuf Aslam pun tak tahu, Nabi Yusuf pun tak kenal. Perempuan-perempuan tu bila mereka tengok Nabi Yusuf segak, mereka buat apa? Hirih tangan. Masya Allah. Tangan mereka luka tak? Mereka perasan tak? Mereka tak perasan. Nampak mereka kata, kalau tengok orang hirih tangan pun dah tak rasa, kerana tenggelam di dalam kekacakan Yusuf, tenggelam dalam kecantikan Yusuf. Tuan-tuan kalau nak tengok segak, tiga-tiga segak. Cuma dia kata Ustaz Amir lagi segak. Cara Kelantan, yang ni cara Terengganu. Tapi kalau cara Perlis, tak ni lah. Saya ni diapik, saya baru perasan. Oleh kerana terlalu zauq duk ceramah ni, saya tak perasan. Kelantan, Terengganu. Saya Perlis. Saya nak cerita dia kata apa? Dia kata kalau kita tengok Yusuf yang segak, yang handsome tu, hirih tangan pun tak perasan, apatah lagi apabila seseorang itu telah tersingkap hijabnya dengan Tuhan, dia telah hanyut di alam dia. Nak cari boy. Yang tuan-tuan duk berzikir, sat-sat berzikir, duk teringat nasi kandak, sat-sat berzikir, depa duk jamu apa malam ni, yang tu makam tak tahu makam apa. Sebab itu Ahlus Sufi. Tapi betul tak betul itu hujah, saya kita jawab lah. Tapi saya nak habaknya zauq. Sebab itu Ustaz Amir sebut tadi betul. Dia sebut tu memang itulah apa yang saya nak sebut. Masalah dia sebut dah. Jadi tak ada model. Dia kata apa? Ni tuan-tuan orang tamu tulang kena ingat, ada seluruh Malaysia yang dengar. Di antara alasan yang mereka gunakan untuk menyesatkan manusia, apa dia? Yang pertama, maqam.
Bila bini tanya abang, pasal apa abang tak semayang subuh? Hang tak faham. Hang makam lain, aku makam lain. Makam apa abang? Hang makam syariat, aku makam hakikat. Bini dia sengak dengan ayat tu. Tuan-tuan bisa dengar dah syariat hakikat. Jadi kalau tuan-tuan jumpa saya tak semayang Jumaat, tuan-tuan jangan tegur. Jangan tegur. Atau tuan-tuan tengok saya pergi beli nombor ekor ke, atau bulan puasa saya duk makan nasi kanak, jangan tanya. Pasal tuan-tuan syariat, saya apa? Hakikat. Jangan tanya. Kita tak sama. Tuan-tuan syariat, saya hakikat. Duk main boh ni sampai ke sudah tak habis. Satu orang telefon, dia bagi tahu kata laki dia tak semayang. Pasal apa? Bila suruh semayang, laki dia niat. Tuan-tuan tengok. Ni, biasa dengar tak geng niat ni? Geng tasawuf ni lah. Geng hakikat syariat ni bila dia kata, pasal apa yang hang tak semayang? Dia kata pasal tak semayang. Semayang. Tetapi semayang ni, kita kena kenal Tuhan baru boleh semayang. Hang kenal tak Tuhan? Tuhan tu apa? Ini yang geng lepak liat, tepung bungkui, apa semua tu. Ni semua geng-geng kau ni lah. Bila nak semayang, kena kenal Allah. Sebab apa? Kalau tuan-tuan kenal Allah. Ni yang tuan-tuan semayang, tuan-tuan kenal Allah. Apa dia Allah? Allah tu bukan Allah. Allah tu apa? Mai satu dua ni sembang lagu ni jam daripada duk main mayang elok-elok esok tak main. Tu imam tanya tak nampak lama, tak kenal Allah. Sebab dia kata awwaluddin ma'rifatullah. Yang pertama kita nak sembahyang, kita lama mana dah tuan-tuan duk sembah benda yang kita tak tahu. Sembahyang kita tak ada, pasal kita sembah kita tak tahu apa. Tuan-tuan pun dengar dia pusing sikit. Ui, ilmu tinggi tu Tera punya lagu tasawuf. Pasal tasawuf saya tak tabik kata. Kalau tak tasawuf saya kata lah. Lagu tu punya orang boleh kata ilmu tinggi. Ni tukang masak tu duk syarah dekat depa. Depa kata apa? Tu dia sakannya ilmu dia. Baca Quran pun duk ubariu tu pun makam tinggi. Apa betul dulu ubariu tu? Wa ma ubariu apa ubariu apa uber ke? Tu pun makam tinggi. Tak semayang tu sebahagian gen tarikat bukan semayang kan? Pasal apa tak semayang? Pasal dah sampai makam. Dalam saya risau pasal tuan-tuan tak terdedah sangat. Depa mai jual tuan-tuan hidup-hidup ya. Tuan-tuan tanya, pasal apa kita tak payah semayang tuan guru? Pasal apa kita tak payah semayang tuan guru? Kita tak payah semayang pasal kita dah sampai makam. Makam apa tuan guru? Makam yakin. Quran kata, dia pun ambil Quran. Pasal tuan-tuan tengok geng-geng ni, geng-geng lepak apa semua ni, geng-geng ni depa semua pakai Quran. Dan depa boleh hafal ayat berapa, surah berapa tu, sakan tu. Depa bawa mai kat tuan-tuan tunjuk Quran tersandak tuan-tuan. Silap hari bulan forum ni pun tak laku. Dalam surah Al-Hijr, balik buka. Sebab tu kalau saya pergi buka tarikat tuan-tuan, tak ceramah dah. Ceramah boleh 200 300, tarikat boleh belpaya sebiji. Dia kata pasal apa duk kata kau orang? Pasal bukan tarikat lah. Kalau tarikat aku tak kata. Saya nak sebut kalau kita buka tarikat tuan-tuan, dalil ada. Surah Al-Hijr ayat 99, Ustaz Amir dah hafal. Kalau saya silap dia boleh berbetul. Quran kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau dia pergi baca ayat tu dekat tuan-tuan perempuan yang duduk di belakang tu, ni ayat Quran tau. Sembahlah Tuhan engkau sehingga datang kepada engkau al-yaqin. Artinya apa? Kalau dah datang yakin, nak kena semayang ke tak? Nak kena semayang ke tak? Semayang sampai bila? Wa'bud, maka sembahlah, beribadahlah rabbaka akan Tuhan engkau hatta sehingga ya'ti datang al-yaqin. Artinya al-yaqin itu adalah satu makam. Apabila kita sampai pada makam tu, kita tak gaduh semayang. Tu dia tuan-tuan. Tuan-tuan duk main ni rugi dah. Siapa tak mau daripada duduk semayang 5 waktu tak payah semayang langsung? Mau ke tak? Join tarikat saya. Join tarikat saya, zikir 30,000, saya akan bagi haji yakin. Yakin dah tu? Yakin. Nak gaduh semayang? Tak gaduh. Haji ni pun memang balok. Dengar lagu tu tuang terus.
Dan saya nak sebut ni dalam bahasa orang tamu tulang boleh faham dan masyarakat Malaysia boleh faham. Kerana saya sebut ni kenapa? Ramai yang ditipu bila saya tengok pi bai'ah di Pulau Besar Melaka yang bai'ah dengan geng-geng hantu mata LED tu. Semua geng-geng mana? Geng-geng makcik-makcik ni. Geng-geng Tok Haji ni. Ni minallah yang dilangkawi tu. Minallah yang pi bai'ah dilangkawi tu. Geng-geng mana? Geng-geng tuan-tuan lah. Geng-geng kami tak ada. Pasal itu saya walaupun dalam cuti ni saya mai juga tamu tulang ni nak cakap tajuk ni. Tajuk ni tajuk besar. Saya nasihatkan tuan-tuan, saya tak tahulah ada tak ada. Saya nak ceramah semua Ustaz Amir duk tengok 2-3 kali saya faham. Sebab saya pun ada zauq tu. Dia duk tengok 2-3 kali saya tahu. Saya nak sebut ke tuan-tuan, tuan-tuan cari satu buku. Rajinlah sikit baca. Mufti tulis tahun 2004. Mufti dah tulis satu buku yang sangat bagus. 2004. Buku tu karya Bestari, cover dia color hijau. Tuan-tuan pergi cari. Kalau tak ada, tuan-tuan pergi photostat. Wajib ada, setiap rumah ada satu. Pasal sekarang ni kita nampak satu macam Ustaz Amir sebut tadi, satu gelombang. Sebenarnya tajuk ni dah sebut lama dah, tapi kita nampak mutakhir ini muncul golongan-golongan tarikat tasawuf yang menyimpang, yang cuba memperbodohkan manusia dengan istilah-istilah syariat, hakikat, maqam, ni semua ni. 2004 Mufti ada tulis satu buku menilai tarikat dan kesufian dari sudut syariat. Buku tu sangat bagus. Buku tu tulis tentang kesesatan tarikat yang menyimpang. Kalau tuan-tuan baca buku tu, insya-Allah tuan-tuan akan nampak apa yang jadi sekarang ni telah pun berlaku lama. Saya nak sebut sikit kat tuan-tuan. Tuan-tuan duk dengar tak geng-geng mimpi ni? Geng-geng mimpi ni. Yang duk kata mimpi ni ni. Geng tarikat ni. Tuan-tuan dengar apa yang saya nak baca. Siapa kata ni? Syatibi, Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi yang meninggal tahun 790 Hijrah. Dengar Syatibi kata apa? Syatibi kata, selemah-lemah hujah mereka. Ni Syatibi sebut. Selemah-lemah hujah mereka puak bid'ah adalah puak yang mengambil amalan agama berdasarkan mimpi-mimpi. Nampak? Syatibi dah sebut dah. Ada muncul satu golongan bid'ah yang mereka mengambil agama ni daripada mimpi-mimpi. Tuan-tuan dengar, Syatibi sebut ni, bila kita tengok realiti hari ni, sebiji dia jadi. Syatibi ni 790, kitab dia yang terkenal Al-I'tisam bi Kitab was Sunnah. Lepas tu dia tulis satu buku Al-Muwafaqat an Syariatillah, kalau tak silap saya. Muwafaqat ni kitab yang orang mengaji usul akan maqasid, hebat. Ni Syatibi. Saya nak sebut kat tuan-tuan 2-3 kali Syatibi ni pasal tuan-tuan rasa besar. Imam besar ni dia kata apa? Dia sambung, dia kata lagi, mereka ini berpegang atau meninggalkan sesuatu amalan berdasarkan mimpi. Nampak? Dia kata puak bid'ah ni berpegang amal atau tak buat satu amalan bukan berdasarkan kitab dan sunnah, berdasarkan mimpi. Pasal tu tuan-tuan duk tengok geng-geng ni akan jual apa? Dia akan jual apa? Jual mimpi. Pasal tu penceramah-penceramah mereka, tok-tok syekh mereka, geng-geng tarikat yang kita duk bincang Naqsyabandi tu, semua mimpi. Syatibi sebut, mereka meninggalkan sesuatu, melakukan sesuatu berdasarkan mimpi. Lalu Syatibi kata, mereka berkata, kami bermimpi seorang lelaki saleh. Dia berkata kepada kami, tinggalkan perkara itu, amalkan perkara ini. Syatibi kata, ini banyak berlaku di kalangan mereka yang mengamalkan tasawuf. Ini banyak berlaku di kalangan ahli tasawuf. Sebab tu cerita jual mimpi ni kita tak heran. Sebab itu kalau kita tengok ulama-ulama hadis seperti Muhammad Al-Imam Ibn Salah, dia kata, dan tokoh-tokoh hadis lain tuan-tuan, golongan yang paling banyak reka hadis palsu ni siapa dia? Golongan ahli sufi. Golongan ahli sufi. Pasal itu tuan-tuan tengok, depa reka ahli hadis ni, depa reka untuk apa? Untuk menggalakkan at-tarhib wa targhib. Sebab itu kita tak pelik ada satu tokoh baru ni dia kata apa? Dia kata semua hadis dalam buku, kalau ada tuan-tuan belilah buku apa pun, dalam tu ada hadis semua sahih. Pasal apa? Pasal depa ni memang kaki hadis palsu. Geng tasawuf ni sebahagianlah. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya nak bagi tahu apa-apa pun, siapa pun dia,
Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga sebut benda yang sama. Dia kata siapa pun kita hendaklah balik timbang dengan kitab dan sunnah. Tuan-tuan dengar, saya nak bagi kesimpulannya. Kalau saya nak baca perkataan-perkataan imam cukup banyak, tapi saya nak sebut apa? Marilah mana-mana ajaran sekalipun, zikir, doa, wirid, timbanglah dengan Quran dan sunnah. Tanya dalil. Dia kata tadi dia bagi dalil. Itu masalah yang kedua. Masalah yang kedua apa? Dalil tu betul tapi cara salah faham. Contoh depa menari. Depa ada dalil tak depa menari? Nari. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala jambin, dan mereka itu mengingati Allah dalam keadaan mereka berdiri. Kita berdiri, la ilaha illallah. Lepas tu wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Kita duduk pula. Lepas tu dalam keadaan berbaring. Yang tu yang tuan-tuan tengok dia macam zumba. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bila kita tanya dalil ni, dalil. Tuan-tuan nampak dalil dipusing untuk apa? Untuk nak bagi ikut pahaman depa. Bukan pahaman depa ikut dalil. Dalil tu depa kepak nak bagi betul hak depa nak tu. So hadirin mukminin, kesimpulan dia apa? Kita bukanlah tak mau berzikir. Ahlus sunnah ni ahli zikir. Sebab itu kita kempen pada tuan-tuan, zikir banyak. Nabi zikir pagi petang. Sebab itu kalau tuan-tuan nak jadi ahli tasawuf, ambil zikir Nabi. Saya kempen, tuan-tuan beli. Ni orang Tamun Tulang ni beli. Dan Malaysia juga beli. Al-Adhkar An-Nawawi, tulis. Al-Adhkar. Dalam tu semua ada zikir-zikir Nabi SAW. Beli. Ini duk baca ratib ni. Ratib Al-Haddad ni, saya tengok ada satu buat keluar ratib ni. Tak payahlah ratib ni. Al-Adhkar An-Nawawi. Tuan-tuan baca apa lagi? Hisnul Muslim oleh Sa'id Wahaf Al-Qahtan. Bagus. Zikir pagi petang, sehari semalam. Habis sangat tuan-tuan, tak ada duit nak beli, pergi pejabat mufti, ada doa ma'thur. Doa ma'thur. Ataupun kalau tuan-tuan mungkin pergi kedai-kedai akan ada satu bagus juga, walaupun dalam tu ada satu dua zikir yang mungkin kita nak kena tengok beli. Al-Ma'thurat oleh Hasan Al-Banna. Dulu duk rajinlah baca Al-Ma'thurat tu, hafallah Al-Ma'thurat tu. Bagus. Al-Ma'thurat tu dia tak lari banyak pada zikir pagi petang. Cuma ada satu dua doa ulama kritik macam doa Rabitah. Tapi tak apalah, tuan-tuan baca Al-Ma'thurat Al-Banna. Ni orang Islam kena ada satu zikir, dia kena ada. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan duk pegang buku zikir apa? Jangan tuan-tuan habaq kat saya pula. Saya tengok kadang-kadang orang tua-tua duk pegang. Apa tu? Doa Haikal, doa Uqasyah tu dalam apa? Dulu saya biasa tengok buku tu. Buku zikir yang duk ada di masjid-masjid tu, dalam tu ada doa Haikal. Biasa dengar doa Haikal. Doa Uqasyah ke doa Akasyah? Apa nama dia tu? Saya lupa. Tak apalah, benda tak betul lupa tak apa. Tapi saya nak abang buku tu tak payah. Buku tu banyak doa-doa, zikir-zikir palsu. Majmu'atus Syarif, ahsan. Majmu'atus Syarif. Itu ada di masjid-masjid. Kalau ada tuan-tuan boleh ambil buang. Ganti beli yang ambil jabatan mufti punya Umar tu atau Al-Azkar An-Nawawi, hafal yang tu. Hadirin mukminin, zikir dan kehidupan orang beriman tak dapat diputuskan. Kita bangkit pagi tuan-tuan, kita mulakan dengan zikir asbahna ala fitratil Islam. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka. Allahumma innaka Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Yang ni tuan-tuan jangan tinggal. Ni saya nak ajak jadi ahli sufi ni. Bangkit pagi lepas daripada ni, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Baca yang ni, raditu billahi rabba, bismillahilladzi la yadurru, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu, hasbiyallahu la ilaha. Ni ya latif, ya latif, ya latif. Makcik-makcik ni kadang-kadang kita duk ajak, dia duk tanya juga. Dia kata, ustaz, ya latif boleh baca? Tak payah ya latif. Ni banyak la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk
Ni duduk gelak-gelak, saya tahu duduk baca ayat Latif tu. Zikir sahih, zikir nabawi, amalan Nabi. Dia berkata ada khilaf. Pi ambil buat apa benda khilaf? Benda muttafaq, benda yang disepakati ada. Berapa ramai orang duk baca ya Latif, pi tinggal subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Berapa ramai orang duk pi baca ratib mana halata al atas, al bawah, al kiri, al kanan, dia lupa doa Allahumma inni as'aluka al afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Sebab itu saya kata bahaya. Marilah kita balik kepada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasawuf ni tak kira mai. Ni macam Ustaz Amir tanya. Dia kata ni kita duk takut ni golongan nu mai, golongan ni mai. Ni sehari dua ni mai Syekh Sa'id Al-Kamali, ulama besar daripada Maghribi. Orang kita kan kenal. Bukan tahu. Depa kenal siapa? Nu cicit 38 Nabi. Cicit 38 Nabi mai. Cek mai, cek dengan orang Maghribi, cicit 38 apa? Yang ni semua skema besar. Cicit 38 Nabi, lepas tu buat muka segak sikit. Masya Allah, tabarakallah, muka cucit Nabi. Macam manalah muka Nabi? Kita tengok muka skema dah. Orang kita dia bukan kira hujah tau, dia akan kira hadis, dia akan kira Quran, dia kira muka. Dia tengok muka kawan tu bersih sikit, oh ni muka Nabi. Dia tengok sikit muka tu Syekh, oh yang ni muka berseri. Tuan-tuan, buh kala sikit, buh bedah sikit, berseri ya. Dia tengok, depa ni geng apa ni, muka pun gelap. Bilal hitam. So kalau duk kira muka, saya tak boleh ceramah ha. Tengok dia ni tak elok, walaupun elok lah juga. Kan? So orang semua ni depa nak pergi sambut cicit 38 Nabi. Atok kata program yang syekh besar pergi batal habis program. Yang betul-betul pewaris Nabi, ulama bawa hafal hadis-hadis Nabi dalam dada dia, depa tak sambut. Depa pergi sambut nu cicit tak tahu mana halatah mai. Apa ni masyarakat kita tuan-tuan? Alhamdulillah masyarakat kita di Perlis ni sedar hakikat ni, dan saya ingat di Malaysia pun dah ada kebangkitan ni untuk sama-sama kita balik kepada tarikat yang benar, tarikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setakat itu dahulu untuk saya jawab soalan. Saya tak jawab soalan ni kalau pengurusi tak tanya. Jadi pengurusi pun tanggungjawab lah. Di atas wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, masya-Allah dipertanggungjawabkan sama tuan-tuan. Tapi itulah saya hanya melontar saja dia yang smash tadi, jadi saya pukul pada dia balik. apa yang Ustaz Mat bagi tahu tadi kan, lengkap pada kita semua. Maknanya tak ada kesamaran lagi. Tak payah nak cari hak dakwaan tu yang tidak jelas akan kesahihannya, yang samar-samar akan pembawakannya. Cari yang betul-betul orang duk ittifaq dah, orang duk sepakat dah, yang kita nak amalkan insya-Allah sebagai kepribadian kita ataupun rutin kita seharian untuk kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk yang terakhir sebelum kita solat Isyak sekejap lagi, yang rasa kekoklah bila mana bagi panel pertama, panel kedua insya-Allah sekali dengan penggulungan. Ustaz, kalau Ustaz Mat tadi dia sebut berkenaan dengan punca kenapa berlakunya kecelaruan ini. Jadi kita nak solusi lah daripada Ustaz Ahmad Al-Qarni, bagaimana kita nak elak, nak tepis diri kita ni daripada terpengaruh dengan kecelaruan-kecelaruan yang dibawa oleh orang so-called orang agama ni, tapi mereka membawa dakwaan-dakwaan tipu, palsu dan sebagainya. Dipersilakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya terus kepada jawapan tu lah. InsyaAllah saya tak panjang. Okay. Berkenaan dengan punca-punca yang dah disebut, macam mana solusi dia? Kita dah tengok masalah yang begitu banyak, begitu besar melanda umat ni. Dulu kalau kita tengok kebangkitan tasawuf ni, dia reda sekejap, tasawuf yang menyeleweng lah. Sekarang ni dia dah naik balik. Tuan-tuan tengok forum malam ni, 3-4 hari sebelum forum ni poster dah keluar. Saya tengok dekat page-page yang share, 70% makian. Forum tak jalan lagi, poster baru naik. Geng ni bukan tahu apa. Yang ni sedap nak cakap. Perlih boleh lah. Ada yang sebut macam tu tak? Inilah tuan-tuan boleh tengok corak pemikiran masyarakat. Sebelum saya sebut solusi tu,
Macam yang Ustaz Mak Rizal sebut tadi, bila mana sebut tentang punca-punca. Memang kalau kita tengok pengikut kepada kelompok ini ialah daripada kalangan orang-orang yang saya pun tak tahu rasional kita nak letak di mana bila mana dia boleh ikut kelompok ni. Yang lepas pisang apa semua tu tuan-tuan dah tahu dah. Yang tukang masak tu. Okay. Ni ada saya tengok satu video ni. Satu orang, dia tak ada gelaran khusus, tapi tuan-tuan boleh cari, saya tak nak sebut nama. Dia buat satu kuliah tentang hakikat tauhid. Dia kata tauhid ni ada 3. Dalam tauhid ni ada 3 komponen, 3 unsur. Yang pertama ialah mata pena. Yang kedua mata jariah. Yang ketiga ialah mata brohin. Kita dengar tu apa dia nak merepek tak tahu. Tapi yang tengok live dia 3,000, 4,000 mesti. Kuliah dalam hutan. Kita duk tengok apa dia nak sebut, dia nak merepek apa ni? Mata pena, mata jariah, mata brohin ni apa benda? Cari-cari punya cek rupanya mata pena tu ialah matnul bina dalam ilmu saraf. Mata jariah tu ialah matan ajrumiyah dalam ilmu nahu. Mata brohin tu ialah matan ummu barahin. Tu ada seorang lagi matan ummu Ibrahim, tu dahsyat kau. Dia sebut tu tidak meyakinkan. Kalau orang belajar dalam ilmu agama dia akan tahu ini teks-teks agama, sebut nama pun kecundang awal lah. Ni orang panggil telan ubat tak hancur ni ya. Okay. Ni orang kata dahsyat. Yang tengok tu pun rasa benda tu ilmu. Tu belum lagi dia sebut. Sebenarnya dalam tauhid ni dia kena ada bayam. Sebenarnya bayan. Bukan bayam yang papai duk makan tu. Okay. Tapi 2 kali dia sebut. Kena ada bayam. Tu bayam sayur. Okay. Cuma nak katanya orang okey dan ada orang pertahan. Orang bersungguh pertahan. Saya nak sebut apa? Kemerosotan ilmu-ilmu asas dalam masyarakat sangat ketara. Solusi dia apa? Yang pertama cari ilmu, yang kedua cari ilmu, yang ketiga cari ilmu. Itu solusi dia. Zaman sekarang perlu struggle. Macam-macam mana pun. Sebab tu pengajian-pengajian di masjid sudah mula kena berpindah kepada benda-benda yang lebih utama, prioriti dah. Tak boleh dah kuliah benda-benda yang bersifat umum, terlalu basic, duk ambil daripada orang kata apa, pengajaran-pengajaran kisah ni bukan. Dia boleh juga. Tapi dari segi impak terhadap serangan yang datang. Ini benda yang kita tahu. Di Perlis, alhamdulillah, benda ni masih terkawal. Walaupun ada juga terlepas 1-2. Untuk negeri-negeri lain, saya tengok ada satu negeri, dia bawa penceramah tu, dibuktikan CJ dia palsu. Universiti dah keluar surat dah. CJ dia tak betul. Round negeri lagi. Siapa yang bawa masuk? Orang masjid bawa masuk. Orang dah tahu dah dia ni tak betul. Universiti lagi keluar surat. Tapi boleh masuk, mengajar sekian matan. Bukan setakat kuliah maghrib, kuliah tengah malam pun ada. Sampai duduk di negeri tu. Kawan tu bukan orang negeri tu. Nak kata apa? Masyarakat kita sangat lemah dalam bab penilaian. Dia tak boleh nak tengok. Dia hanya tengok pada kepandaian bercakap. Sebut tak fasih pun tak apa. Tu yang keluar mata pena, mata jariah tu. Yang penting sebut tak mau gagap. Tu saja. Itu ialah realiti keadaan masyarakat. Apa-apa saja benda yang keluar, kita boleh tengok, diterima bulat-bulat tanpa ada penapisan, tanpa ada timbulkan rasa suspicious ke, rasa pelik ke pada benda tu. Tidak ada. Ini realiti masyarakat. Jadi untuk redakan benda ni, memang kena makinkan lagi pengajian-pengajian. Pengajian-pengajian kena lebih, orang kata apa, advance lagi. Asatizah di masjid-masjid kena bercakap tentang benda realiti yang berlaku. Jangan bercakap benda-benda yang jauh sangat. Sebab sampai kesudah masyarakat tak akan faham. Memerlukan keberanian. Cuma saya nak sebutnya ialah solusinya ialah daripada pihak pendengar, kita kena dengar ilmu tu sebanyak mungkin. Belajar ilmu dengan belajar yang sungguh-sungguh lah. Cari kitab, cari apa, baca sekian-sekian apa semua. Itu proses. Daripada pihak pengajar pula, yang sebab masyarakat Melayu di Malaysia ni memang mengambil ilmu agama daripada kuliah-kuliah masjid lah. Kebanyakannya tak ambil dah pada tempat lain. Okay.
Jadi bagi pihak pengajar pula, dia kena ajar dan dia kena sebut benda-benda tu jelas, terang, jangan berlapik banyak sangat. Bila mana berlapik banyak, maka lapik kepada benda tak betul pun akan bertambah juga. Perlu kejelasan. Okay. Jadi ini benda yang saya sebut sikitlah sebagai kesimpulan, supaya tuan-tuan tahu isu tarekat tasawuf ni daripada zaman awal sampai ke zaman kita tak habis dia punya penyelewengan. Sebab isu ni, tempat ni lah yang paling mudah untuk meruntuhkan struktur agama yang dah kukuh. Sebab orang tertipu dengan percakapan-percakapan lembut, kempen-kempen yang bersifat marilah kita berakhlak baik, marilah kita tunjukkan kita punya perilaku yang elok, tapi dalam masa yang sama kita mencalarkan agama yang sudah suci itu. Jadi itu bendalah sikit saya nak sebut. Semoga tuan-tuan, puan-puan dapat apa yang kita nak sebut pada malam ni, iaitu tasawuf tak salah, tapi penyelewengan paling banyak berlaku dalam tasawuf. Ilmu tasawuf tu memang ada, walaupun dari segi istilah tu ada sedikit perbincangan. Cuma nak katanya ialah, solusinya ialah perdalamkan ilmu, ambil masa banyak sikit untuk faham agama, insya-Allah kita akan nampak jalan yang betul ataupun kebenaran yang jelas itu. Jadi setakat tu saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat, dan saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Amir selaku moderator. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Al-Qarni. Alhamdulillah, selamat kita mendarat tuan-tuan dalam kita mengaut, mencedok ilmu-ilmu yang ada pada malam ini berkenaan dengan ilmu tasawuf yang disalahfahami. Mudah-mudahan keluar kita daripada pintu Masjid Ibn Taymiyah ni, kita dah tidak salah faham kepada ilmu tasawuf yang sebenarnya diletakkan pada satu darjat yang tinggi di dalam agama kita sendiri, agama Islam tu kan. Masakan tidak disebut, ditanya dan juga dirungkaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana digasak dengan soalan oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Al-Islam, al-iman, di sana juga ada al-ihsan. Itulah hakikatnya ilmu penyucian jiwa kita, ilmu tasawuf yang wajib pada setiap muslim dipertanggungjawabkan dan kena ada pada diri kita masing-masing. Dan solusinya tadi disebut oleh Ustaz Ahmad Al-Qarni, mesti kena belajar kokok mana pun. Jangan kita mudah tertipu dengan dakwaan-dakwaan, nampak sahaja elok kita percaya. Janganlah kita ni jadi orang yang terus dibawa oleh arus sahaja tanpa kita memeriksa arus tersebut sama ada kencang ataupun tidak. Dan juga yang kedua, di peringkat kita, di peringkat pengurusan, pentadbiran, masjid dan sebagainya, kena ada sedikit rasa keraguan. Tak boleh kita letakkan satu kepercayaan tinggi sahaja, ataupun kita dia kan ustaz, takkan dah dia buat mengarut. Tak boleh tuan-tuan kan. Kebanyakan skamer adalah ahli-ahli agama. Ini fakta yang tidak boleh ditolak. Agama mana tu? Kesemua agama dipukul rata. Kristian baik, Islam baik, dan semua dalam agama ni skamer, golongan penipu yang paling tinggi menduduki carta adalah orang-orang yang beragama. Sebab apa? Sebab mereka lebih kenal dengan cara selok-belok untuk menipu orang-orang yang dekat dengan agama ni. Mudah-mudahan tuan-tuan, perbincangan kita pada malam ni sedikit sebanyak dapat menggarapkan lagi nilai tambah dalam diri kita, terutama dalam qaryah ahli qaryah Masjid Tambun Tulang ini, dan juga seluruh mata-mata yang memandang, sama ada yang musyahadah secara zahir dan juga musyahadah secara di alam maya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati majlis kita pada malam ni, dan sama-samalah kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon keampunan pada Allah SWT di atas ketelanjuran. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan lagi ruang dan peluang untuk kita membahaskan ilmu-ilmu Allah yang lebih luas lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.